A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi memberkati usrah kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan Ummu Tanzil Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirata. Amin. Baik, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang nikmat Islam dan iman, kesihatan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah seperti biasa setiap hari Ahad malam Isnin daripada kluster sains dan pembangunan mapan Nadwah Ilmuwan Abim, kita akan mengadakan usrah pada setiap hari inilah, Ahad dan malam Isnin. InsyaAllah tajuk pada malam ini ialah sains penyelesaian berkesan rasuah dalam sistem kewangan. Sains penyelesaian berkesan rasuah dalam sistem kewangan. Kita pun baru-baru ni, kebelakangan ni kita banyak menghadapi isu berkaitan dengan rasuah dalam negara kita, dan kita pun nak tahulah kan macam mana, apa yang kita patut buat dan apa pendekatan-pendekatan yang boleh kita cuba. Jadi insyaAllah pada malam ini kita nak tengok macam mana sains berkesan untuk menyelesaikan rasuah dalam sistem kewangan lah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan bersama dengan, tidak asing lagi dengan kita, Datuk Profesor Dr. Kamrul Azizi Ibrahim, pengurusi kluster sains dan pembangunan mapan Nadwah Ilmuwan Abim. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Datuk Profesor untuk meneruskan pembentangan kita pada malam ini. InsyaAllah. Persilakan Datuk. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak ya atas skrin ni? Boleh nampak. Okey. Tajuk saya pada malam ini ialah sains penyelesaian berkesan untuk rasuah dalam sistem kewangan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, the science of ultimate solution of corruption in financial institution ataupun financial system. Kerana saya terpanggil untuk memberi tajuk ini kerana kita dapati rasuah ni dah menjadi satu isu yang agak penting dan kita dapati even news yang keluar pun adalah berkaitan dengan perkara ini Tapi malangnya apa yang kita dapati ialah tajuk berita ni tak berapa betul iaitu yang diketengahkan bukannya orang-orang yang buat rasuah, tetapi ketua kepada segala yang supposed to be menyelamatkan kita daripada rasuah, iaitu pengarah dia sendiri. Jadi ini cerita yang tak ganjil lah yang sebenarnya kalau kita nak tengok keadaan semasa ini. Jadi ini adalah beritanya, dan kita dapati beberapa perkara telah berlaku disebabkan oleh perkara ini. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah kata bahawa Tan Sri Azam Baki ni okey, dia tak ada masalah. Tapi kita dapati rakyat nampaknya tak berapa menerima akan keadaan ini. Dan semalam kita dapati ada berlakunya lah tuntutan daripada rakyat supaya diambil tindakan terhadap Azam Baki ni. Jadi apa yang kita mahu dengar sebenarnya sebagai rakyat dan ilmuwan ialah kita nak tengok bahawa corruption ini diserang dengan mati-matian dan supaya ditangkap orang yang buat corruption. Tetapi berita yang keluar nampaknya terbalik iaitu orang yang nak lakukan perkara itu pula yang diketengahkan
Jadi inilah satu perkara yang agak ganjil ya. Negara kita ni sekarang menerima banyak perkara-perkara ganjil ya. Kalau dulu sains pun dikata ganjil, jadi kita ni pun sekarang nampaknya ini pun dah jadi perkara ganjil. Okey. So, saya akan berkongsi ayat ini. Ini surah At-Taubah, ayat surah yang ke-9, dan ayat yang saya nak bincangkan ini ialah ayat nombor 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Nama sedekah, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir ya, dan untuk orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat itu amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk merdekakan budak, orang-orang yang berhutang ya, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah mengetahui lagi bijaksana. Ya, ini dalam surah At-Taubah. Mengapa saya memilih ayat ini ya? Nanti saya akan terangkan kemudian. Jadi zakat itu dalam hal ini cerita mengenai zakat yang sebenarnya mesti dibayar kerana akan digunakan untuk kerja kebajikan, dan ada 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima wang zakat ini. 8 golongan itu adalah seperti berikut. Yang pertama ialah orang fakir. Di mana orang fakir ni kita katakan dia, sebagai contohnya, kalaulah dia keperluannya adalah RM10 tetapi dia hanya ada RM2, jadi kita katakan dia adalah fakir. Maknanya tak cukup ya dari segi income dia. Dan orang miskin pula ialah orang yang mempunyai harta tapi tak cukup keperluan hariannya. Sebagai contoh, kalau kita kita memerlukan RM10 tetapi dia hanya ada RM7 saja. Jadi itu kita anggapkan sebagai orang miskin. Amil ialah orang ataupun yang ditugaskan oleh kerajaan untuk mengutip dan juga mengagih zakat. Jadi amil ni ada 2 tanggungjawab. Satu, mengutip zakat itu, dan yang kedua ialah mengagih zakat. Mu'allaf adalah saudara baru yang memeluk Islam. Itu takrifan amnya. Riqab adalah hamba yang menebus dirinya secara ansuran. Maknanya kalau pada zaman Rasulullah masih ada hamba lagi, tapi sekarang susah sikit lah, mungkin tak ada lah. Dan yang seterusnya adalah gharimin, iaitu orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ya, gharimin adalah orang-orang yang berhutang. Dan fi sabilillah ini agak terbuka, nanti saya akan bincang sedikit dari segi pecahan dia, dan kita akan lihat pandangan ulama mengenai perkara ini, iaitu fi sabilillah ni, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Ibnu Sabil, musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan. Maknanya dia berjalan dan dia dapati sama ada duitnya hilang ataupun dia tak cukup duit, maka dia pun boleh memohon duit zakat ni. Jadi selain daripada 8 orang ini yang telah dinyatakan dalam surah Taubah ayat 60 ini, orang lain tak layak untuk menerima wang zakat. Jadi asas kita ialah kepada zakat sebagai asas kita untuk menangani masalah rasuah ni. Jadi macam mana yang zakat boleh awak kata memberi penyelesaian yang ultimatum bagi rasuah. Ni kita nak cerita ni lah. Okay. Jadi outline saya punya presentation campur-campur Inggeris dengan Melayu ya. Saya akan bagi introduction. Dan saya ceritakan mengenai role of taxation, iaitu pencukaian di dalam pembangunan negara. Dan kita akan lihat dari segi sejarah pencukaian ini, dan apa dia uniqueness zakat, sistem zakat ini. Kerana sistem zakat ini sebagaimana kita ketahui adalah diwajibkan kepada kita, dan mengikut Abu Bakar, iaitu Khalifah Abu Bakar, sesiapa yang tak menunaikan zakat pada zaman dia,
dan telah menunaikan zakat pada zaman Rasulullah, maka dia akan perang orang tu. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab pun melakukan perkara yang sama. Jadi zakat ni bukanlah satu perkara yang boleh kita main-main. Ya. Dan uniqueness zakat ni kita dapati, nanti kita akan bincang lebih detail, iaitu bukan sahaja kita kutip daripada semua orang, tetapi juga agihan itu boleh amil yang mengutip zakat itu sendiri boleh menerima payment. Ini yang saya ingat tak ada dalam sistem mana pun daripada masa ini, di mana orang yang mengutip zakat itu sendiri boleh mengutip sesuatu perkara, boleh menerima salah satu daripada pembayaran. Jadi ini unik yang kita akan cubalah nanti atasi masalah rasuah kita ni. Kita nak tengok macam mana kalau boleh kita adaptkan zakat sistem ini ke dalam sistem yang kita ada ini. Ya, kerana kita sebagai seorang Muslim memang kita wajib mengeluarkan zakat. Cuma bagaimana kita nak applykan dia properly supaya negara kita benefit dan menjadikan kita sebuah negara yang bukan sahaja mengikut ataupun memerlukan pencukaian, tetapi still juga boleh hidup dengan baik. Dan apa kadar limit payment tersebut? Limit payment di sini saya masukkan ialah pada amil. Pada amil itu sendiri, kerana kita kena tahu apa limit dia. Kita akan bincang juga dari segi pandangan ulama. Di understanding the science of bribery, saya selalu menggunakan perkataan science. Kalau perhatikan dalam banyak presentation saya, ada science itu. Jadi apa yang saya maksudkan dengan penggunaan science? Apa yang saya maksudkan dengan penggunaan science ialah ianya berarti bahawa apa yang saya bentangkan itu adalah berdasarkan kepada kajian saintifik, kajian saintifik. Jadi dia bukanlah sesuatu yang saya reka sendiri ataupun saya ambil di mana-mana, tak ada. It's an original piece yang walaupun kadang-kadang saya adopt sesuatu idea tersebut, tetapi saya rasa tak ada lagi lah yang ada yang mencadangkan perkara tersebut. So it is based on kajian. Jadi sains itu bermaksud kajian. So jadi harap kalau boleh bagi siapa yang heran apa dia cakap semuanya sains dia yang boleh buat. Bukan semua yang lain yang boleh buat. Iaitu berdasar pada kajian adalah solution dia. Okey, jadi kita kena faham dulu sebelum kita memberi penyelesaian, kita kena faham dulu apa dia bribery. Bribery dalam bahasa Melayu kita ialah rasuah. Jadi kalau kita tak faham masalah tersebut, jadi agak susah untuk kita memberi penyelesaian. Ada juga setengah ulama mengatakan tak ada rasuah. Jadi apa maksudnya tu? Adakah memang tak ada rasuah? Adakah Islam sendiri tak pernah cakap mengenai rasuah? Ataupun dalam bahasa Inggeris dia bribery? Yang ini interesting, very interesting. Dan saya alhamdulillah telah membuat kajian terhadap, biasanya saya membuat kajian berdasarkan kepada Al-Quran, dan saya juga menggunakan hadis. Cuma hadis yang saya gunakan adalah hadis sahih yang sitah tu, yang 6 tu saja. Saya tak menggunakan hadis lain kerana bagi pandangan saya lebih mudah kerana itu kita semua dah bersetuju hadis sitah ialah hadis yang sahih, dan lain-lain tu kadang-kadang kita gunalah mengikut keperluan kita. Jadi apa dia science of bribery ni? Maknanya dari segi kajiannya apa ini dan bukan bribery, apa dia rasuah itu. Okey. Dia berpunca daripada bila kita ingin ingin mencapai sesuatu, getting things done. Ini yang dia yang menjadi isu utama menyebabkan adanya bribery. Jadi ini tak kira siapa, orang kaya ke orang miskin ke, kalau dia hendak sesuatu perkara berlaku dengan cepat, tendensi dia akan mengeluarkan bribery ini ataupun melakukan rasuah ini. Jadi ini yang jadi masalah kita kerana dia nak cepat. Jadi supaya kita ketahui lah, sekarang ni ada
famous statement lah ataupun kata yang mengatakan kalau nak cepat je jadi macam McDonald lah. Semua je cepat. Dapat burger pun cepat, semua dapat cepat. Dan kita dapati sekarang pun dah ada nasi lemak yang cepat. Tapi tak tahulah masak ke tidak. Jadi kita faham lah itu cukup air ke tidak. Jadi cepat ni ada danger dia, ada danger dia, ada kemungkinan untuk dia jadi tak betul. Tetapi dalam kes kita ini bribery memang dah tak betul dah. Kerana nak cepat jugalah. Jadi apa yang berlaku ialah yang menjadi masalahnya ialah bila dia nak cepat itu, orang lain pun bekerja juga working hard and working smart, tapi dia pun tak lakukan ini tapi mereka tidak melakukan rasuah ini. Jadi maknanya mereka ni, orang yang melakukan rasuah ini pada dasarnya tak peduli orang lain. Dia hanyalah kepentingan diri dia sendiri. Dia tak peduli orang lain apa jadi, dia tak peduli. Yang penting aku dapat, ana dapat dalam bahasa Arab dia lah. Jadi bila kita tak sabar, bila tak sabar, ini yang jadi masalahnya. Dia tak nak berqueue lah. Kadang-kadang sekarang ni mungkin dekat highway tak banyak lah kereta tapi nanti sikit lagi Chinese New Year nanti penuh lah kereta. Jadi ada yang tak sabar tu dia akan masuk lah lane emergency. Potong semua orang. Lepas tu orang lain bila tengok itu, dia akan ikut pula dia tu orang. Jadi lepas tu berlaku accident dan seterusnya. Inilah punca tak sabar punca tak sabar. Dan bribery ini ialah salah satu yang menyebabkan bribery ialah kerana tak sabar. Kerana dia kata apa as long as dia dapat apa yang dia nak, apa pun dia akan buat. Jadi ini masalahnya. Dan tambah pula sekarang ni, kita dalam pengurusan ni, bagi siapa yang menjadi pengurus ataupun memimpin satu organisasi, dia akan realize bahawa sekarang ni kita always apa yang kita panggil sebagai result oriented management. Kita nak tahu, kita nak dapat keputusan ataupun decision dengan cepat. Jadi result oriented ni, again, dia tak peduli apakah proses untuk mendapatkan keputusan tersebut. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keputusan tersebut, apakah teknik-teknik yang digunakan, dia tak peduli. Asal dapat keputusan, sudah. Jadi ini pula satu lagi yang punca yang menyebabkan akan berlakunya bribery ini. Dan bribery ialah satu criminal. Dia hanya satu criminal. Dia bukan hanya satu kesalahan yang simple-simple. Tak, dia adalah criminal punya kesalahan. Kerana apa yang berlaku ialah dia akan mengambil wang. Dia akan mengambil wang ataupun apa saja bentuk lain, hadiah ke ataupun lain-lain. Dan tujuan utama dia ialah supaya dia akan dapat influence official, government ke, tak government ke, ataupun lain-lain, as long as dia akan dapat kontrak itu cepat. Dan dia akan dapat servis itu cepat. Dia tak peduli, dia bayar lebih. Jadi itu dah kita takrifkan bribery, iaitu satu kezaliman kepada orang lain. Dia tak peduli orang lain. Okey? Jadi dia yang sebenarnya tak benefit organisasi. Sebagai contoh, dia bagi bribe kepada, sebagai contoh lah, sekarang ni duk heboh pasal palak ni, forestry. Dia bagi bribe kat orang yang jaga forestry tu. Jadi adakah penjaga jabatan perhilitan itu akan untung? Tak ada, dia tak untung. Jadi semua organisasi yang involve pun tak ada untung. Yang untung adalah individu. Individu yang memberi bribe dan juga individu yang menerima bribe. Jadi dalam bisnes kita dapati perkara ini dah, ini yang masalah kita sekarang. Kita dapati dah menjadi satu lumrah. Satu lumrah. Kalau tak buat bribery ni, tak dapat cepat. Jadi saya ingat yang ini kita kena stop forever. Kita kena stopkan sekarang ni. Kerana bribery ini akan mengganggu kebanyakan daripada usaha-usaha kita dalam memasukkan nilai-nilai Islam nanti. Kerana bribery ini adalah salah. Walaupun ada setengah ulama persoalkan ada ke bribery dalam Islam, saya nak beritahukan bahawa bribery ini ada.
dan disebut dalam hadis, dan disebut juga bukan dalam hadis buku-buku hadis yang biasa-biasa, dalam buku Sitah 6 tu memang ada disebut. Cuma bila dia baca dia tak nampak kerana dia tak baca hadis. Itu je saya nampak. Bagi siapa yang komen bribery tak ada, please baca balik buku hadis-hadis tu, dan dalam tu memang ada diberitahu ada ya. Jangan pula ya, kerana masalah kita ni sekarang ni, bila kita tak baca kita kata tak ada. Yang sebenarnya ada, tak kira lah pakai lepai besar mana pun, tapi kalau tak baca so itu sangat common ya. The deal scene dan dia mencari jalan keluar. Itulah dia bribery. Dan selalunya tujuan dia ya, ialah untuk apa orang kata menukar fikiran orang ya. Dan dia menggunakan apa saja cara ya. Wang itu biasalah. Ataupun kalau kami kat Pulau Pinang ni paling famous sekali ialah kita pergi kat Nyai lah. Pergi ke Anyai tak ada masalah, pergi melancong. Tetapi bila ada benda-benda lain lagi ya, ke Anyai itu adalah termasuk juga. Even nak pergi ke Anyai pun kalau kena tujuan-tujuan untuk approval dan lain-lain, itu pun tak boleh juga. Itu adalah salah dari segi agama. Dan bila bribery ni berlaku, selalunya kita tahu ya, kerana dia nak perkara ni berlaku dengan cepat, isu kualiti tak ada dah. Isu kualiti dah tak ada dah. Jadi kalau kita nak tengok ada tak kemungkinan ada bribe ataupun tidak, kita tengok apa kualiti yang kita dapat. Kalau lah kita dapat kapal selam yang tak boleh menyelam, kita tahu dah mesti ada bribery. Kalau lah kita dapat apa orang kata misal yang tak boleh tembak, kita tahulah dapat bribery. Kalau lah kita dapat jet fighter yang tak boleh terbang, kita tahulah itulah dia bribery. Jadi mudah aja sebenarnya. Tuhan tu memang nak tunjuk ya, bribery ni adalah satu benda yang mudah untuk kita cari bukti dia. Cuma sama ada nak kita kita laku sesuatu terhadap bukti yang memang telah ada ataupun tidak, itu terserah kepada kita. Okey. Jadi kita perlu ada ya, government kita perlu ada ya prevention. Dan memang ada, nanti saya akan tunjukkan memang kerajaan Malaysia ada ya. Kita ada polisi ya untuk bribery ni. Dan ahli politik juga perlu ya berjaga-jaga dalam hal ini ya, kerana banyak perkara yang akan berkait dengan ahli politik, kerana mereka ini adalah bertugas untuk distribute ya apa saja yang negara kita perolehi bagi tujuan pembangunan ya. Niat itu baiklah bagi tujuan pembangunan, tapi kalau distributionnya itu tak betul, maka dia jadi bribery juga. So itulah apa nama banyak yang negara lah. Kita Malaysia ni dulu kira nama kita bersih juga, tetapi sejak kemudian ni kita dapati dia makin lama makin jatuh ya, di mata businessman dan lain-lain lagi ya, kerana corruption memang berlaku everywhere ya, berlaku everywhere. So puncanya simple je ya. Selain daripada apa yang saya katakan tadi, nak cepat apa semua, ialah nepotism ya, kerana mereka adalah orang kita kenal, atau favoritism kerana orang yang kita suka, ataupun political connection pun juga akan ada pada parti kita, maka kita akan laksanakan, berikan cara bribery. Jadi akhirnya semua orang akan rugi lah ya? So, akhirnya semua orang akan rugi. Jadi macam mana kita nak reduce bribery ni ya? Pertama, kita kena tackle business transaction ya. Business transaction ni saya difahamkan memang teruk lah sekarang ni. Kalau di Malaysia ni, kalau you tak bubur apa orang kata duit bawah meja, memang business tak boleh jalan. Nak ambil kontrak pun tak boleh dapat. Jadi ini satu lumrah ya. Saya tak perlu nak hide ke perkara ini, memang semua orang tahu. Pergi je lah kat mana-mana pun, kalau dapat bisnes di Malaysia, kena buat bribery. Okay. So ini adalah satu masalah. Dia tak kira lah private sector pun macam tu, public sector pun macam tu ya, awam ataupun itu. Dan the challenge now ialah
Oleh kerana dia telah menjadi budaya. Yang ini yang kita sedih, ya. Dia dah jadi budaya dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau lah nak dapat kontrak, sebagai contoh lah, contoh je. Sebagai contoh untuk dapat kontrak taksi. Kalau you tak bagi apa orang kata primary, you tak dapat. Ataupun you nak beli kereta kat luar negeri pun, kalau you tak bagi primary, you tak dapat beli, ya. Dan lain-lain lagi, ya. Simple as that, ya. So inilah dia, kita kena buang ni, culture ni kena buang, ya, daripada melekat dalam diri kita semua ni. Dan ini semua perlu dilakukan oleh semua orang, bukan kita saja, ya. Mental side nak keluar ni daripada mental mind kita memang susah. Just imagine, selalunya kalau pergi nak dapat kontrak, dia mesti bagi 10% ke 30% ke. Jadi bila dia bagi tu, dia dah normal, dia akan bagi. Jadi inilah masalahnya, dia dah jadi benda yang senang, yang selalu dilakukan. Kalau tak bagi, jangan haraplah untuk dapat kontrak, ya? Memang senang, kalaulah saya nak bagi ceramah ni dekat khutbah ke ataupun dalam bentuk apa pun, ya, memang senang, tapi bila nak implement nanti, dia jadi susah, kerana political will tu masih tak ada lagi di Malaysia, ya. Political will tu masih tak ada. Jadi bila ini masih berlaku, maka susahlah kita nak menghadapi corruption ini. So itu penting, ya, bagi government. Dia mesti dibuktikan oleh government at the end of the day. Kerana duit yang terbesar yang dikeluarkan oleh apa orang kata sesebuah negara itu adalah duit kerajaan. Ya, duit kerajaan. Kalaulah duit kerajaan itu tak dikawal, dan kita kena ingat, ya, duit kerajaan itu datang daripada duit rakyat. Jadi jangan lupa. Jadi bila duit ini dikeluarkan, kalaulah tak ada amanah, maka corruption akan timbul. Ya, corruption akan merajalela. Ya. So kalau kita tengok statistik, ya, kalau tengok statistik macam tak banyak pun, 400 je lebih pada tahun 2017, 219 pun lebih kurang 400 je. Betul ke ini statistik ini? Kadang-kadang kita wonder, ya, statistik, ya. Dan kerajaan Malaysia telah ada organisasi, ya, untuk menjaga integriti ini. Tadi saya tunjuk gambar SPRM, iaitu ketua besar SPRM dipersoalkan. Tapi itulah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah kata dia tak ada masalah. Jadi ini yang masalah pula pada kita. Betul ke? Kenapa tak bawa kat kos yang ada, kita juga membuat teks, ya, ataupun pencukaian. Jadi kalaulah teks tu bagus, maka dan dia punya benefit, ya, terhadap society, maka dia tak ada masalah. Jadi teks ini akan provide revenue, ya, untuk kita membangunkan program-program seperti kesihatan, pendidikan dan social protection, ya, semua ini, ya. Dan mungkin juga dia membantu, ya, untuk kita pastikan, ya, kekayaan itu tidak tertumpu kepada satu golongan saja, ya. Kerana bila kita teks, selalunya orang yang kaya akan mempunyai teks yang lebih tinggi, ya, berbanding orang yang miskin. So ini secara tak langsung, ya, menjaga, ya, dari segi keadaan gap di antara orang kaya dengan orang miskin, ya. Jadi itu guna teks tu. Tetapi oleh kerana unfortunately, ya, kita ada masalah, ya, dalam hal ini, ya. Dalam physical system kita, ya, hanya orang tertentu saja benefit. Basically kroni-kroni yang berdekatan dengan parti-parti yang menang lah. Ini masalah kita. Tak ada an open system di mana katakanlah satu projek itu sesiapa yang terbaik boleh dapat dan siapa yang tak terbaik tak boleh dapat. Tapi ini tidak berlaku, ya, sekarang ni di Malaysia. Dan ini amat menyedihkan. Bila perkara ini berlaku, maka orang yang kaya akan terus menjadi kaya dan orang yang miskin akan terus menjadi miskin. Okey? Jadi kalau kita tengok sejarah taxation, ya, pencukaian ni, ya, memang cerita lama, ya, ni bukanlah cerita baru, ya, taxation ini. Sejak daripada zaman Greece dengan Rome lagi dah ada dah tax ni. Jadi janganlah kita fikir orang ni bukan baru kah? Tak ada. And then
tarif dia pun kita dapati berbeza-beza ya, mengikut keadaan, mengikut masa dan mengikut keperluan negara tersebut. Jadi sekarang ni ya, tambah pula bila perang, maka kita dapati perlunya taxation ni, dan dimasukkan juga harta ya, harta properties pun dimasukkan ya selepas peperangan. Jadi memang semua orang kena bayar lah, tak kira lah slave ke tak slave ke, semua orang kena bayar, national ke tak, orang rakyat jelata ke orang bukan rakyat pun kena bayar, semua kena bayar, siapa saja yang duduk di negara tersebut kena bayar tax. Jadi kalau dulunya ya, tax ini dikutip oleh orang middleman lah, orang tengah yang warlord apa semua ni. Tapi sekarang ni dikutip oleh kerajaan ya, dikutip oleh kerajaan, dan kerajaan pula apabila telah dikutip, maka pembahagiannya ataupun agihannya dilakukan oleh parlimen ya, akan dilakukan oleh parlimen. Jadi kita dapati dari segi sistemnya memang cantik lah, memang sistemnya cantik. Okay. Jadi mari kita learn sikit ya, principle of taxation ni ya. Ada seorang namanya Adam Smith ya, dia buat kajian dan dia tulis dalam buku The Wealth of Nation. Dia kata ada 4 general rule ataupun canons ya dalam taxation. Yang pertama ya, semua orang kena bayar tax ya, tak kira siapa ya. Dan yang kedua ialah setiap individu itu kena bayar pada waktu yang tertentu dan secara arbitrary lah, yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang ketiga, perlu dikenakan pada waktu yang tertentu, dan kontributor itu kena bayar lah pada waktu-waktu tersebut. Dan akhir sekali, semua orang mesti aware mengenai tax ini dan tahu juga ke mana duit tax itu akan pergi. Jadi dengan itu semua orang akan rasa satisfied dengan contribution, dan agihannya pun dia satisfied juga. Dan itu akan berlaku secara adil lah ya, mengikut Islam. So kalau kita tengok daripada zaman apa orang kata 1800 dulu pun dah ada macam-macam jenis tax. Tax rumah lah, tax even apa nama daging lah, tax macam-macam. Saya sengaja bubuh ni supaya nak tunjuk kepada kita bahawa memang dah macam-macam jenis tax dah ada. Dan begitu juga ya pada waktu-waktu dahulu, kebanyakan contoh ni saya ambil dari Amerika, kerana Amerika sistem tax ni adalah agak baik ya. Dan I think kalau di Amerika paling famous ya, pasal tax ni kadang banyak isu lah. Selalunya sebagai contoh ialah Boston Tea Party ya, berlaku di Boston kerana tax teh je ya, teh ya, minum teh kita, itu pun ada berlaku satu insiden. Okay, so kalau di Malaysia kita ada tax relief ya, tahun 2020 ni kalau tengok ada 18 tax relief ya, kerana kerajaan ingin membantu rakyat ya dalam apa orang kata perbelanjaan wang ya, kerana keadaan kita COVID-19 ni ya, ataupun normal baru ni. So ada tax relief ya. So kalau nak tengok ini bolehlah tengok ya. Kerana, tapi itu bukan tujuan saya tak go into it. Yang kedua ialah yang ketiga ialah jizyah, kharaj dan ribah. Jadi apa dia ni? Zakat ialah paling kita familiar lah, tadi kita baca ayat Quran yang mengatakan siapa yang boleh menerima zakat. Tetapi nanti saya akan tunjukkan pula apakah di collection yang boleh buat. Tapi pada asasnya ialah 2.5% collection. So ialah kepada pertanian ya, maknanya kita ada tanah pertanian dan kita bercucuk tanam, maka kita akan kena zakat juga dapat 5%. Kalaulah dia manually irrigated, dan kalaulah dia adalah melalui hujan, dia adalah 10%. Okay. Dan jizyah adalah pada non-Muslim yang duduk dalam negara Islam, maka dia juga kena zakat, dia kena bayar tax. Dan kharaj ialah untuk
kawasan agriculture juga, tetapi kalaulah tanah itu dipunyai oleh bukan Muslim, maka dinamakan kharaj. Itu adalah teks ya, ke atas mereka. So, cuma itulah menjadi discussion lah sama ada jizyah Muslim kalaulah bayar jizyah, adakah perlu bayar zakat dan lain-lain lagi, itu tak payah kita bincang lah. Tetapi pada dasarnya orang Islam kena bayar zakat. Orang bukan Muslim boleh bayar yang lain-lain. Okey. So lagi satu adalah dari riba yang tak ada dimensionkan apa nama dalam kitab lah, iaitu teks yang dikenakan yang tak ada dalam syariah. Ya. So ini adalah tipikal lah, pilih pada satu tempat ya, dan kemudian diagihkan ya kepada balik kepada rakyat. Yang menjadi masalah kita sekarang ni ialah yang bertugas ya untuk mengutip dan juga orang-orang luar ya. Dia nampak ni dia nampak bahawa dia tak ada agihan untuk dia. So akan timbul tamak tadi. Ya, timbul tamak dan akan menyebabkan rasuah dan lain-lain lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok bajet kerajaan persekutuan tahun 2017, saya ambil agak lama juga ni lah. Kita dapati itu cukai pendapatan 43%. Ya, banyak, bukannya sedikit. Cukai tidak langsung, pinjaman dan hasil, bukan cukai dan lain-lain lagi. Kalau kita tengok banyak persentage dia. Dan kat mana dibelanjakan? Merata-rata sosial, ekonomi, pentadbiran, emolumen, bayaran hutang, bekalan hikmat dan lain-lain. So, pembahagiannya pun banyak. Jadi, ramailah orang yang mata ada terpinang ya, bila melihat semua ni. Tengok berjuta-juta, berbilion duit yang duk going. Ikut Yusuf Al-Qaradawi dalam dia punya buku Fiqh Al-Zakat, dia mengatakan bahawa kalaulah keadaan zakat tu banyak, maka semua orang akan dapat hampir sama lah. 88, mana 148, 148, 148, 148 bagi setiap asnaf. Kalaulah pembahagian ni tak mestinya sama ya. Kalau boleh didapati apa orang kata jumlah zakat yang dikutip itu tak banyak. Kalaulah zakat kutip sikit sangat pula, mungkin setengah asnaf tak dapat ya. Itu mengikut Al-Qaradawi ya. Dan begitu juga ya, kalaulah sikit lagi ke diutamakan ya orang fakir dan orang miskin dan seterusnya. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Ini kita punya mazhab. Untuk amil ya, dia tak boleh ambil lebih daripada 1/8. Itu mengikut mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab lain dia ada lain kiraan ya. Tetapi untuk mazhab Syafi'i, asnaf amil hanya boleh ambil maksimum 1/8 saja ya, 1/8 saja. Kalau dia boleh ambil kurang lagi bagus ya, kerana amil pada dasarnya ialah hanya mengurus saja ya, mengurus kutipan tersebut. Kalau tak berapa banyak sangat ya, mungkin perlu bantuan lain, maka zakat itu boleh diberi kepada hanya fakir saja dan miskin saja. Itu agihan. Yang menjadi isu selalunya ialah apa yang dimasukkan dengan fi sabilillah. Apa yang dimasukkan fi sabilillah? Again, saya merefer kepada Al-Qaradawi. Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa sumbangan di bawah pertukaran fi sabilillah boleh disalurkan ke arah usaha jihad yang luas. Ya, maknanya as long as kawan tu berjihad fi sabilillah kepada Allah, maka dia boleh disalurkan. So sebagai contoh, mendirikan pusat dakwah, pendidikan, bertubuh kilang-kilang cetak, menerbit risalah dan buku-buku. Itu berdasarkan kepada Qaradawi lah. Tapi dia kata tak boleh untuk membeli senjata. Jadi tujuan ni ialah memelihara kesucian agama dan menjaga kebangsaan ummah. Jadi empat mazhab ni telah bersetuju ya, perjuangan dalam asnaf itu boleh digunakan. Jadi hasil pengagihan ini cuma tak boleh, macam saya katakan, membeli peralatan perang. Tidak harus mengagih zakat untuk kebajikan dan masalah umum, kerana ini boleh diambil daripada Baitul Mal.
lebih tebal. Okey, melalui uh, cukai-cukai lain yang saya akan bentangkan nanti. So, bila kita bercakap mengenai fi sabilillah ni, kita kena tengok kepada maqasid syariah, maqasid syariah. Jadi, secara umumnya maqasid syariah ni bermaksud tujuan di sebalik penciptaan syariat itu sendiri Jadi kalau kita tengok matlamat utama syariat diciptakan adalah menghasilkan kebaikan kepada manusia. Fuqaha mentafsirkan kebaikan, masalah dan keburukan, mafsadah berkami dunia dan ukhrawi. Jadi dalam konteks agihan zakat kepada asnaf ini, kalau kita lihat tak daruriyah, kita kena dari segi takrifan yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan agama dan dunia. Jadi itu dimaksudkan dengan daruriyah. Daruriyah al-khamsah kerana selalunya bila kita cakap mengenai daruriyah, kita menyebut mengenai agama, jiwa, akal, keturunan dan harta Jadi itu adalah 5 perkara yang kita kena fikir. Kemudian al-hajiyat pula ialah yang bermaksud kepada kalaulah keperluan manusia dari segi menghindar kesempitan dan menolak kesulitan. Jadi dia akan tidak sampai merosakkan kehidupan. Itu al-hajiyat. Taksiniat ialah kalaulah dia dah berlebih perkara pelengkap untuk kehidupan yang lebih selesa. Itu dari segi maqasid syariah ni kita boleh ambil kira yang ni. So memang banyak negeri-negeri, contoh Selangor dia buat pembahagian tersebut. Begitu juga dengan Negeri Sembilan juga membuat pembahagian fi sabilillah mengikut maqasid syariah ni. Tapi kalau kita nak tengok secara schedule, dia lebih senang tengok inilah. Jadi zakat itu ada cukai dan prosesnya dan maqasid syariah dia dan info dia. So kutipan dan kita ada agihan. So kalau kutipan, kita bercakap mengenai kutipan daripada al-tahsaniyat, iaitu orang yang ada harta yang sampai dah consider sebagai luxury, dan hajian yang ada harta tapi taklah luxury, boleh hidup. Dan untuk agihan ialah daruriyah, daruriyah dari segi agama, 5 perkara tersebutlah. Dan itu adalah maklumat yang samalah yang saya dah sebutkan tadi, yang boleh dimasukkan dengan tahsaniyat, hajiat dan juga darurah. Okey, itu dari segi maqasid syariah. So kalau kita nak adapt zakat itu kepada present financial system, kita ada finance ministry dekat Putrajaya. So LHDN Malaysia, kutipan Americation dan lain-lain yang kutip itu, ini adalah sistem sekarang Jadi kemudian dihantar semua duit itu ke Putrajaya ke finance ministry Putrajaya. Kemudian kita punya parlimen akan buat peruntukan untuk bagaimana nak belanja duit tersebut, dan kemudian barulah kita buat agihan-agihan. So kalau kita tengok sistem ini basically is sistem zakat, sistem zakat, iaitu kita ada kutipan, kita ada agihan dan decision making itu pun ada. Jadi apa orang kata, kalau kita nak melaksanakan sepatutnya tak menjadi masalah lah. Tak sepatutnya menjadi masalah. Jadi amil itu ada. Jadi boleh dilaksanakan. Ada lagi satu, iaitu hasil peperangan. Yang ini saya tak sebutkan tadi, tapi saya ingat elok saya sebut juga kalau mana tahu berlaku peperangan nanti. Jadi ganimah, dia nama ganimah, rampasan perang adalah harta yang dapat melalui pertempuran dengan orang kafir, iaitu juga, iaitu orang yang pergi berperang, orang yang pergi berperang. Ini kalau pertempuran dengan
orang kafir. Tapi ada juga hasil peperangan di mana harta rampasan diperolehi tanpa melalui pertempuran, melalui pertempuran, iaitu dinamakan fa' apa apa nama itu. Itu pun dalam surah Al-Hasyr ayat 6 menyebutkan perkara ini. Dan harta ini pun juga dibagikan kepada Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim dan orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Jadi lebih kurang samalah pembahagian dia. Jadi boleh juga kita boleh tanpa perangan ni. Basically cerita mengenai ketika Rasulullah mengepung orang Yahudi, dan orang Yahudi juga yang diceritakan dalam Al-Quran, Allah turunkan ke dalam hati mereka rasa takut dan mereka lari daripada dia punya fort ataupun itu, dan dia tinggalkan semua harta itu di belakang. Dan apabila Rasulullah tengok mereka dah tak ada dalam fort tersebut, dia masuk dan mengambil harta tersebut daripada orang Yahudi tersebut. So ini cerita dia dalam surah Hasyr. Larangan semasa kutipan zakat. Ini yang jelas ini. Ini disebutkan dalam surah dalam Sahih Al-Bukhari dan ini adalah hadis 2407. Ini menceritakan salah seorang amir yang dilantik oleh Rasulullah. Rasulullah melantik seorang amir. Jadi apabila amir ini datang kepada Rasulullah, dia kata ini dia duit apa orang kata agak kutipan dia lah daripada kawasan tersebut. So bila Rasulullah tengok, dia nampak ada pula lagi sebelah tu ada berapa harta yang ambil ni tak sebut pun apa-apa. So Rasulullah tanyalah, ni siapa? Apa benda ni yang lagi sebelah ni? Maka amir tu kata, ini adalah hak saya. Jadi marah Rasulullah pada orang ni. Dia kata ini tak boleh kerana Allah perintah dia untuk mengutip dan dia tak boleh terima hadiah. Itu bukannya hadiah tetapi satu benda yang dilarang dalam kutipan. Jadi ini adalah example yang larangan dalam zakat, larangan dalam zakat. Jadi ini jelaslah dalam Sahih Bukhari. Jadi tak ada siapa pun boleh deny bahawa memang ada ni dalam Sahih Bukhari. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang bagi setengah orang dia kata, macam mana ni? Mengapa boleh dengan riba? Riba, Rasulullah dah kata dalam Al-Quran dan menyatakan bahawa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tetapi apa dia riba? Jadi banyak orang persoalkan dari segi apa dia riba, riba tersebut. Jadi dalam hal ini kita kena go balik kepada fiqh. Fiqh yang kita kena buat penumpuan ialah fiqh muamalat. Fiqh muamalat. Okay. Tapi sebelum itu saya nak bawa ni. Dalam peperangan pun ada apa kata yang dilarang, menyorok hasil perang. Pada zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah, hasil perang ni semuanya dibakar selepas dikutip semua dibakar. Itu adalah zaman sebelum Rasulullah. Tetapi salah satu daripada kelebihan Rasulullah ni ialah Allah telah decide bahawa kaum Rasulullah boleh mengambil daripada ganimah tersebut. Tak perlu bakar. Jadi apa yang berlaku ialah apabila dibakar, didapati api itu tak mau bakar. Api itu tak mau makan harta yang ganimah tersebut. Ini di zaman sebelum Rasulullah. Jadi Nabi pada ketika itu, dia tak ceritalah kat sini Nabi apa. Again, cerita ini ada dalam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Bukhari dan Muslim. So bila dia tanya, ada sesiapa yang menyimpan harta peperangan, hasil peperangan? Adalah seorang dua kata, dia ada. Buang kat tempat pembakaran tu. Lagi sekali api tu tak makan.
tak nak makan harta peperangan tersebut. Jadi apa orang kata Nabi tersebut tanya lagi sekali, ada tak siapa yang masih menyimpan harta rampasan sendiri? So lepas tu semua pun kutip harta rampasan yang dia pegang sendiri tu, dia buang dekat kawasan pembakaran tersebut, barulah api tu makan. Jadi Nabi tu berkata ramai orang yang korup, ramai orang yang korup, apa kata yang mengambil tanpa kebenaran. Ini adalah sebahagian dari riba yang saya akan terangkan nanti. So, apa yang kita bercakap ini ialah fiqh muamalat. Jadi fiqh muamalat ni kalau dari segi hukum syaraknya ialah urusan kewangan, seperti jual beli, sewaan dan simpanan. Malangnya kita ni kebanyakannya memang belajar fiqh, tapi kita hanya belajar fiqh ibadat saja. Fiqh yang lebih tu selalunya tak cukup waktu. Tak cukup waktu, selalunya tahu dah jadi tua lah, tak belajar apa. Masih lagi duk baca pasal taharah, masih lagi belajar pasal solat. Bukanlah tak penting, saya bukan kata tak penting. Tetapi masuklah juga fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni kalau nak ikutkan hampir 70% of all the fiqh. Okay. Jadi kalau kita tak baca, tak mempelajari ini, jadi kita ada masalah untuk kehidupan di dunia ini. Okey, so itu adalah fiqh muamalat. Jadi tujuannya simple saja. Mengapa kita ada fiqh muamalat ini? Ialah untuk mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Jadi semua urusan dalam muamalat Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Jadi dia menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Jadi semua orang akan terjaga dengan baik. Itu adalah fiqh muamalat. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa dan juga Al-Mutaffifin. Dalam surah An-Nisa disebutkan bahawa janganlah kamu memakan harta yang orang lain punya dengan membawa kepada hakim. Kalau minta maaf lah, bukan hakim ni, hakim berurusi kita. Okey, so jangan bawa kat sana kerana nak dapat harta. Ataupun dalam Mutaffifin, careful lah, jangan membuat timbangan yang tak betul dalam kita membuat timbangan bagi jual beli. Jadi ini disebut dalam Al-Quran. Okey, so apa ni perkara yang diharamkan dalam muamalat? Dasarnya ada empat. Ada empat. Pertama adalah riba. Riba saya akan takrif lebih detail nanti. Riba ni kalaulah kita nak cari satu keyword yang mudah untuk kita faham, riba ini ialah kezaliman sebenarnya. Apa saja yang kita laku bukan pada tempatnya. Kezaliman saya takrifkan sebagai bukan pada tempatnya. Sebagai contoh, hutang ataupun pinjaman. Kalau kita minta bayar lebih daripada asal, daripada pokok dia, maka itu adalah kezaliman. Okey, jadi itu adalah riba. Jual beli bayaran tambahan dari pokok, maknanya kita buat jual beli tapi kita nak bayaran lebih, ataupun oleh kerana janji kita awal, maka kita bayar lebih untuk dapatkan. Itu pun nama dia riba. Rasuah, bayaran lebih luar untuk servis atau kutipan ataupun agihan. Tadi kita sebut mengenai apa nama kutipan dalam zakat. Itu pun nama dia rasuah. Dan yang akhirnya ganimah yang kita sebut tadi, dia menyorok hasil peperangan. Jadi itu pun juga dinamakan perkara yang diharam. Buat satu classification supaya mudah kita faham. Riba ni boleh dibagikan kepada debt, iaitu hutang, boleh dibagikan kepada trade, boleh dibagikan kepada bribe, dan boleh dibagikan kepada zakat dan ganimah. So itu ada 5 area besar dia. Jadi kalau debt ialah ditamakan guard ataupun itu jahiliah. Kalau trade, fadil ataupun anasya ataupun al-qarar tadi yang saya sebut, al-qarar tadi, ataupun al-darar, darar iaitu yang bahaya. Bribe adalah dari segi services, zakat ialah dari segi collection, ada dia collect selain daripada untuk zakat, dia kata dia punya juga, itu pun dinamakan riba.
dan kalimah dia sorok harta peperangan tersebut. Jadi itulah dia punya description kalau nak tengok. Jadi ini adalah complete list of riba yang apa orang kata kalau kita nak cari rujukan memang susah lah. Kecuali memang kita buat kajian ya terhadap riba, maka kita akan dapati inilah dia senarai dia. Okay. So, provision of riba ni, kalau riba ni ialah dia jalan 4 stage. First stage pada mula-mulanya diberitahu di antara riba dengan zakat berbeza antaranya. Kemudian the second stage dia cerita mengenai riba yang dilakukan oleh Jews yang suka buat riba. Dan yang ketiga, stage yang ketiga dalam surah Ali Imran, dia melarang especially bayaran 2 kali ganda ataupun multiple riba. Dan stage yang keempat dalam surah Al-Baqarah diharamkan terus riba ni dalam kehidupan kita ataupun dalam muamalat. Kesimpulannya, sistem muamalat Islam perlu diketengahkan untuk menyelesaikan masalah interaksi kewangan dunia. Islam dapat memberi penyelesaian korupsi dengan menukar sistem cukai ke sistem zakat, ditambah dengan sistem kewangan tanpa riba. So hopefully dengan itu kita tak ada lah rasuah lagi lah. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Profesor atas pembentangannya berkenaan dengan sains penyelesaian berkesan rasuah dalam sistem kewangan. Jadi kita boleh nampak tadilah macam mana how bad it is rasuah, and kita juga dan Datuk Profesor juga menawarkan solution dia berdasarkan zakat. Sebenarnya fiqh muamalat itulah macam mana kita nak menjaga, nak memastikan rasuah ni tidak berlaku dalam kalangan kita, maka kita kena selesaikan daripada root dia lah, dan iaitu zakat itu sendiri. Jadi insyaAllah saya buka ruang kepada semua untuk bertanya ataupun untuk berkongsi pandangan ke, dan juga dalam ruangan chat pun dah ada satu soalan daripada Hajah Rohani. Soalannya, apa yang kita boleh harapkan di pihak kerajaan untuk banteras rasuah? Okey, kita ni hidup dalam negara demokrasi. Yang sebenarnya kita sebagai pengundi kita ada kuasa. Cuma sama ada kita nak guna kuasa yang kita ada atau tidak, itu terserah balik kepada kita. Tapi the political will mesti ada. Kalaulah kita nampak bahawa yang kita undi itu tak menyokong ataupun yang menyokong rasuah, maka kita terserah undi dia. Kalau kita lihat macam Norway, negara-negara barat di Skandinavia, walaupun Islam ni pun teruk tetapi dari segi kemanusiaan, ini ada kita bercakap mengenai kemanusiaan di sini. Kalau kita tak cakap mengenai Islam, mereka tolak ni orang-orang ni. Kalau kita tengok macam cerita dekat Jerman, dekat Jerman sebagai contoh, cuba tengok apa nama Chancellor dia. Dia duduk kat apartment yang buruk dan dia pergi kerja naik kereta api naik bas. Kalau kita ni tengok dengan allowance inilah sampai orang kata itu pun masih lagi duk ambil rasuah. Jadi dia bergantung pada kita sebagai pengundi lah. Saya suggest ni nak jadi Johor punya election coming ni, PRN ini. So gunakanlah kuasa itu kerana kita dah ada kuasa. Cuma kalau kita tak nak guna, kita tak bolehlah nak marah atau siapa. Itu adalah pilihan kita. Wallahualam. Baik, terima kasih. Seterusnya saya buka lagi ruang kepada hadirin sekalian untuk sesiapa untuk bertanya ataupun berkongsi pandangan.
Ada satu di ruangan chat. Uh, Daripada Tuan Ghazali Haji Abu. Ada ayat Quran yang mengatakan orang yang memakan riba adalah mereka yang mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasul. Soalan Tuan Ghazali Haji Abu, ya, adakah kita boleh katakan penerima rasuah sedang berperang dengan Allah dan Rasul? Macam mana tu? Itulah very interesting question. Kerana kalau berdasarkan kepada takrifan saya, itu takrifan saya. Takrifan saya mengatakan bahawa rasuah itu adalah riba. Kerana ianya adalah satu perkara yang zalim. Dia adalah satu perkara yang zalim. Jadi bagi saya, apa saja yang zalim yang sebenarnya, memang Allah dan Rasul dah isytihar perang. So, whether kita nak buat ke tidak, itu isu kita lah. Kita nanti berjawablah depan Allah. Cuma dalam hal negara, ini yang beza di antara negara dan individu. Dalam hal negara, tanggungjawab ini terletak kepada pemimpin negara tersebut. So, saya berbalik kepada, oleh kerana kita telah terima demokrasi sebagai cara untuk memilih pemimpin, jadi saya suggest, kalaulah kita rasa pemimpin kita tak peduli mengenai rasuah, maka kita tak usah undi mereka kali ni. Decide supaya kita semua tak usah undi dia. Kita undi orang yang at least bercakap bahawa dia akan memberhentikan rasuah ini berlaku lagi. So again, bukannya political will sekarang ni nampaknya. Kita as individu adalah will kita, kerana election is coming, Johor is coming, nanti sikit lagi akan coming negeri lain. Wallahualam. Terima kasih Prof. Seterusnya, jika ada lagi yang ingin bertanya ataupun berkongsi pandangan. Satu lagi soalan daripada Haji Rohani tu, ada dua situ. Okey. Minta maaf. Ada satu lagi soalan. Daripada Haji Rohani juga. Semua NGO kena bersungguh untuk menyedarkan masyarakat, terutama golongan bawahan, dengan bahasa yang mudah difahami dan menimbulkan rasa benci kepada rasuah dan orang yang melakukan rasuah. Mohon pandangan Prof. Okey, dari segi pendidik lebih suka menyebut dari segi pendidikan dari sudut tersebut. Kerana bagi saya semua orang tahu rasuah ni benda tak bagus. Orang miskin ke, orang kaya ke, dia tahu ini tak bagus. Tapi yang menjadi masalah kita sekarang ni lah, kita biarkan pemimpin kita, orang-orang yang menggalakkan rasuah, yang makan rasuah, taja rasuah, semua rasuah, memang mereka, kita undi pula lagi. Masya Allah, inilah dia katakan. Saya tak tahulah macam mana. Saya sendiri pun serba salah bila fikirkan ini. Saya takut nanti bila jumpa Allah nanti, saya bagi penyelesaian, tetapi bila tiba mundi, harap saya tak mundi orang yang bawa rasuah. Terima kasih Prof. Saya buka lagi ruang, masih lagi ada masa. Kita masih ada masa sampai 10.30.
Okey, ni berlanjutan daripada soal memberi rasuah dan menerima rasuah. Okey, saya tertarik tentang persediaan kita untuk menyedarkan rakyat untuk menghadapi pilihan raya ni. Persoalannya sekarang, majoriti penghuni-penghuni ni telah diberi rasuah, telah dirasuahkan. Jadi macam-macam, jadi itu yang saya kata di sebalik mengatakan mereka ni miskin, kena dibantu. Dia tak sebut rasuah tau. Tetapi dia menggunakan itu sebagai untuk rasuah. Jadi dia berselindung dari segi keberseminan rakyat, perlu dibantu dan sebagainya. Wahal memang itu target dia pun. Jadi ini yang saya rasa perlu memang berhabis-habisan kita nak kena menyedarkan rakyat bawahan ni sebagai persediaan untuk hadapi PRU 15 ni. Wallahu a'lam. Satu cadangan yang baik itu. Saya setuju lah itu. Kerana bukan dalam takrifan klasifikasi rasuah, klasifikasi riba, saya masukkan rasuah. Dan saya takrif rasuah ialah sebagai pemberian sama ada hadiah ke wang ke bagi tujuan untuk mendapat servis, ya, untuk mendapat servis yang lebih ataupun servis tu mungkin dalam bentuk untuk menjadi pemerintah dengan memberikan wang sebanyak nilai-nilai tertentu. Cuma itulah hal ini kita kena maklum kepada rakyat yang apakah penting untuk dapat RM1, RM2 ke RM1 ke, ataupun kita membiarkan ahli-ahli politik ni melarikan 1 juta, 2-3 juta kerana kita nak dapat RM100, RM200. Jadi yang ini persoalan ni kita kena jawab sendiri basically. Jati diri kita penting sebenarnya, dan kehormatan kita juga penting. Sorry tadi saya potong Azizi ya. Salah. Prof. Ini pandangan realiti bawahan lah. Puan Hajarah Nurani tadi ada sebut tentang kita ni sudah dirasuah. Cuma persoalan adalah kita sedar kita kena rasuah. Itu satu lah. Ya. Satu lagi, kalau masyarakat bawah melihat macam istilahnya ada saja unsur babi ataupun lalu je kenderaan babi pun dia dah jijik. Ini pemikiran rakyat bawah. Jadi kalau solusinya rasuah ni ada satu hukuman yang besar, contohnya macam dadah, hukumannya gantung. Tapi sifatnya sementara lah. Maksudnya proses gantung pun kita tak tengok. Kita tak tengok. Jadi mungkin kesedaran tu bila kita dengar berita kita ada kesedaran lah. Kalau kita dah lama tu kita lupa. Cuma bila masyarakat bawah ni melihat soal macam isu babi ni, ya, benda yang najis, lalu je tak boleh. Jadi kalau rasuah pun dilihat begitu, rasanya masyarakat lebih sedar. Kemudian sains, kalau boleh satu lagi, bila isu rasuah ni, dia yang melakukan, kemudian duit tu digunakan, diberi makan kepada siapa pun, hasilnya akan tak elok. Cuma dari sudut sains lah Prof. Kalau boleh sains membuktikan, maknanya pengambilan duit rasuah ni, hasilnya anak-anak pinak atau hasil kerja tu tak menjadi. Itu mungkinlah dari sudut sains boleh membuktikan. Masyarakat melihat macam mana orang tengok babi tu, orang rasa takut. Ini realiti bawahan. Itu saja Prof. Yang ini berat sikit sebenarnya. Kita sebagai manusia ya, jarang ya kita ni untuk mencari apa orang kata keburukan seseorang tu. Walaupun berita-berita sensasional dia ada tu keluar lah apa terjadi kepada orang yang fitnah dan lain-lain lagi ya. Tetapi kita sebagai manusia jarang ya kita akan beritahu. Tetapi dalam hal itu pun juga kita sebagai manusia dan juga orang yang beriman ya,
kita kena apa orang kata stop this rasuah, dan cara yang kita boleh buat ialah cara kehormat lah. Iaitu cara kehormat in the sense kita akan maklumkan kepada masyarakat bahawa rasuah ini salah. Apa yang saya sedih sangat ni ialah bila ada tokoh-tokoh agama, minta maaf lah yang tokoh-tokoh agama, mengatakan bahawa rasuah ni tak ada. Jadi saya terkejut ya bila statement seperti ini keluar daripada tokoh-tokoh agama, kerana walaupun saya background saya bukan agama dan saya belajar agama secara informal, rasuah ni bagi saya jelas, jelas. Dia bukannya sesuatu yang apa orang kata tak jelas, dia macam betul ke dah naik ke bintang ke ataupun naik ke bulan ke. Yang itu tak tahu kecuali kita dah pergi ke atas bulan tu, nanti baru kita tahu kita dah ada ke atas bulan. Tetapi bila sebut kata rasuah, it is not something yang apa orang kata betul ke ada ke tak ada ke. Jadi yang ini something wrong. Saya tak tahu apa something wrong itu, kerana bila saya baca dari segi Al-Quran dan juga hadis sitah, memang jelas dalam hadis sitah jelas menunjukkan bahawa ada rasuah, dan rasuah ini adalah tak dibenarkan ya dalam Islam, dan bukan satu benda yang boleh main-main saja. Tetapi heran ya, mengapa ada statement macam tu. Mungkin saya tersilap dengar, mungkin itu satu fitnah. Tetapi kalaulah ianya betul dikeluarkan, I think kita perlu membetulkan ini. Kerana masyarakat kita, macam saya cakap, kata ini adalah satu kesalahan dari segi agama, orang tak nak terima. Pasal dia tengok, Kamarun ni dia profesor apa? Profesor syariah ke apakah? Tapi itulah, orang syariah sendiri tak cakap rasuah itu haram. Jadi tak ada siapa nak cakap. Saya je yang berani cakap.